don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu Mahkamah Rayuan batal pembebasan Muhyiddin. Mahkamah Rayuan membatalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon detail daripada Iswadi Murni. Dia akan letak komen macam biasa. Pertuduhan itu ada defektif, menyebabkan hakim Mahkamah Session mengatakan bahawa boleh dibuang. Kes itu DAA, Dicas Sementing kita. So pendakwa raya tak puas hati. So dia pun pergi merayu. Mahkamah Rayuan telah membuat keputusan pada hari ini. Okay. Mahkamah Rayuan batal pembebasan Muhyiddin. Mahkamah Rayuan membatalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan projek Jana Wibawa. Panel 3 hakim Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadhariyah Said Ali hari ini suara membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lalu yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat. Panel hakim yang dianggotai Hakim Azmi Arifin dan SM Komati membenarkan rayuan pihak pendakwan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Bercakap bagi pihak panel rayuan, Hadhariyah memutuskan pertuduhan adalah jelas dan tidak kabur. Kami berpendapat Hakim Mahkamah Tinggi tersilap apabila memutuskan 4 pertuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang. Kami menerima hujahan bahawa pertuduhan itu tidak cacat. 4 pertuduhan itu jelas dan tidak kabur, kata Hadhariyah. Pada 15 Ogos, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa pertuduhan salah guna kuasa adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Dia berkata pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai dakwaan kesalahan di bawah Akta SPRM. Hakim menegaskan antara kekurangan kejelasan mengenai 4 pertuduhan itu sama ada Muhyiddin dituduh membuat keputusan yang menyalahi undang-undang atau menggunakan kedudukan secara menyalahi undang-undang. Hakim menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa butiran dan perincian akan didedahkan semasa perbincangan. Menegaskan bahawa pertuduhan mestilah memenuhi butir-butiran yang mencukupi untuk membolehkan Muhyiddin lebih bersedia untuk berdepan dengan dakwaan. Bagaimanapun, Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram yang belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pada Mac tahun lepas, di Mahkamah Session, Muhyiddin minta dibicarakan di atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Jana Wibawa. 4 pertuduhan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Sub 1 menuduhnya menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri untuk meminta suapan bernilai 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara Mac 2020 sehingga Ogos 2021. 3 syarikat itu adalah Buhari Equity, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd, manakala individu tersebut terbabit adalah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentang di bawah Seksyen 4 Sub 1 Sub B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan amla TFPUAA dibaca bersama Seksyen 87 Sub 1 Akta sama. Alright. Wang itu didakwa dicuci dengan menerima wang yang dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Pengubahan wang haram adalah kesalahan menyamarkan aset kewangan supaya ia boleh digunakan tanpa pengesanan aktiviti haram yang menghasilkannya. Okey. Kes ahli Parlimen Paguh ditetapkan pada sebutan di Mahkamah Session pada 4 Mac ini. Baik. Untuk kes ini tuan-tuan, dia ada berkaitan bila dia dituduh di bawah amla, di bawah rasuah, maka dia akan juga dituduh di bawah amla. So bila dituduh rasuah tersebut diminta dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Amla itu dibicarakan di Mahkamah Session. So tempoh hari amla itu ditunda dahulu pending kepada keputusan berkenaan dengan perkara ini. So sekarang ini perkara ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan, maka dengan itu Mahkamah Session boleh meneruskan pendakwaan terhadap amla. Now, boleh tak dia meminta untuk rayu lagi? Boleh. Dia ada satu lagi proses rayuan di Mahkamah Persekutuan. Kan, di Mahkamah Persekutuan untuk perkara ini. Pada pandangan saya bolehlah, tapi tak tahulah sama ada mereka akan merayu atau tidak tentang perkara ini.
So kalau tidak, then kita tengok macam mana. Alright. So bila dia didakwa, tuan-tuan, perkara ini didakwa dan diteruskan, so adakah DAA itu discharge interrogator tu akan dibuang? Ya, dia akan dibuang. Kes ini akan diteruskan, pendakwaan itu akan diteruskan. Dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. Kan? Dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. So daripada situ kita dapat nampak bahawa kes ini diteruskan. Wan Saiful Wan Jan ada kes, dia ada kes, menantu Hamzah Zainuddin pun ada kes, menantu dia pun ada kes. Saya kata itu, even Rafizi sebut tadi kan, tuan-tuan ingat dia tutup parlimen, dia tutup negara, buat darurat, tutup parlimen. Tuan-tuan perasan tadi sehingga Ogos 2021. Tuan-tuan, saya baca tadi bahawa perkara ini dilakukan di antara Mac 2020 sehingga 20 Ogos 2021. Tuan-tuan ingat tak bila parlimen ditutup? Bila darurat itu berlaku? Januari 2021. Dalam tempoh tersebut, tuan-tuan, berlaku peristiwa-peristiwa ini. Berlaku peristiwa-peristiwa ini. So daripada sini kita dapat nampak sebenarnya bahawa bagaimana keuangan negara kita, orang yang menyebut tentang bersih, orang yang menyebut tentang stabil, orang yang menyebut tentang tidak ada kluster mahkamah, sekarang ini mereka yang menjadi kluster mahkamah, tuan-tuan. So kalau mereka menolak Zahid Hamidi kerana kluster mahkamah, rakyat patut tolak Zahid kerana ada sebagai kluster mahkamah. So boleh tak kita kata rakyat wajib tolak Muhyiddin Yassin kerana dia juga adalah kluster mahkamah? Sekian daripada saya. Terima kasih kerana terus mendengar. 3,000, 4,000 yang mendengar kita malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Walaupun pukul 1 pagi pun 4,000 orang dengar. Alhamdulillah. Itu yang kita nak semangat tak ada. Tapi tak apa. Kalau yang mendengar esok pun mungkin dah tidur, tidak ada masalah. Baik. Itu saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, hari ini adalah program Majlis Kesyukuran pelantikan saya sebagai ketua cabang yang baru dan juga timbalan ketua cabang saya yang baru, Ajiji, dan juga naib yang baru, saudara Jeb, ataupun Jeb lah, saya panggil dia Jeb. Sekian saja daripada saya. Terima kasih yang terus menyokong, terima kasih yang terus support saya, terima kasih yang bagi kepercayaan kepada saya. Tanggungjawab ini berat, sebab itu dipanggil tanggungjawab. Tanggung ni, kita nak berani menanggung, kita kena berani menjawab. Ejek Rafizi, saya tak koyak bila Anwar Musa ejek MP Pondan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membidas tindakan ahli parlimen. PN keluar sidang Dewan semalam. Rafizi berkata dia sentiasa cuba menjaga tata susila, mana tidak pernah menggunakan peraturan mesyuarat apabila ahli parlimen ketereh Anwar Musa pada ketika itu memanggilnya ahli parlimen Pondan dan bukannya Pandan. Saya miss acara wajib PN di parlimen walk out. Walaupun baru semalam titah yang di-Pertuan Agong pasal adab di parlimen, katanya. Rafizi memetik pengurusi PN Muhyiddin Yassin dilaporkan berkata semalam, hanya kerana mereka mempunyai majoriti, mereka melakukan apa yang mereka mahu tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan sekian lama. Rafizi mendakwa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tapi tanpa kepastian majoriti sokongan di parlimen, dan pengurusi PN itu telah mengisytiharkan darurat serta menggantung parlimen. Sepanjang saya menjadi ahli parlimen pembangkang, saya tak pernah bangun ganggu perbahasan dengan menggunakan standing order seperti yang berlaku dalam pembangkang sekarang. Walaupun pada satu ketika bekas ahli parlimen ketereh mengejek ahli parlimen Pondan, salah Pandan, konon untuk buat lawak dan terang-terang melanggar peraturan mesyuarat. Saya hanya menjawab, umur ketereh tak jauh beza dengan umur ayah saya, dan rakyat melihat akhlaknya pada usia itu, katanya. Rafizi menekan masa yang diperuntukkan untuk ahli parlimen berucap sekitar 5 hingga 7 minit saja. Gunalah peluang itu untuk menyampaikan perkara yang substansif. Lebih-lebih lagi jika pembangkang ketika itu hanya sahajalah peluang untuk mempamerkan kemampuan kita mentadbir dengan cetusan idea lebih baik dari kerajaan. Sebab itu saya kata tadi, pada waktu itu kalau betul Hamzah ni seorang yang bijak bistari dalam ekonomi, kenapa tak cadangkan kepada kerajaan bagaimana cara untuk mengukuhkan kembali mata wang? Kenapa Hamzah tak sebut? Naikkan sajalah OPR. Cadangkanlah. At least, ingat tak dulu siapa nama Mamat tu? Dia mencadangkan cetak duit. At least adalah juga idea dia. Walaupun kita tak setuju, adalah juga idea dia. Kan? Daripada yang ni, sebut, pecat, tapi idea pun tak ada.
Ni satu lagi tuan-tuan. Dia cerita macam ni. Apa yang berlaku Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia dipohon oleh Azalina untuk berdasarkan peraturan mesyuarat standing order. Azalina mencadangkan supaya Perdana Menteri membahas ataupun mengucapkan terima kasih kepada ucapan Yang di-Pertuan Agong. Okay. Now, pembangkang bangkit menggunakan standing order. Sebab ucapan terima kasih ni ada di dalam perkara berapa yang J tu, bahawa Perdana Menteri boleh mengucapkan terima kasih. Pembangkang menyatakan bahawa betul boleh ucap terima kasih, tetapi di tengah-tengah perbahasan parlimen nanti, bukan sekarang, kata pembangkang. Kemudian Azalina kata, saya tahu bukan sekarang, tetapi dalam peruntukan standing order boleh ahli parlimen memohon dan boleh dicadangkan, dan kalau pembangkang tidak setuju boleh ambil pungutan suara. Itu yang saya lakukan, kata Azalina. Saya mencadang, kemudian ada yang menyokong cadangan saya supaya terima kasih itu dibuat. Speaker kata, baik, kalau macam tu kita buat pungutan suara. Bila buat pungutan suara, lebih ramai mengatakan setuju daripada tidak bersetuju. Walaupun secara standing ordernya betul perkara itu berlaku bukan sepatutnya, di dalam itu terima kasih itu pada setelah pertengahan atau penghujung Dewan, tetapi tidak ada peruntukan mengatakan tidak boleh diadakan pada awal Dewan. Dan untuk kalau tak bersetuju sekalipun, peruntukan mengatakan bahawa boleh menggunakan pungutan suara. Pungutan suara telah pun dibuat. Mereka tak berhati, mereka walk out. Hanya kerana mereka majoriti. Iyalah, pungutan suara dah menang. Standing order mengatakan, dan tidak ada peraturan pun yang dilanggar. Itu dah ucap terima kasih pun mereka takut, tuan-tuan. Nak ucap terima kasih, Perdana Menteri nak ucap terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong. Kerana memastikan kestabilan. Kerana apa mereka takut sangat Perdana Menteri ucap terima kasih? Kerana Agong sebut takkan terima lagi agenda ataupun dakyah-dakyah nak menggugurkan kerajaan. Itu je. Itu dia orang takut tu. Kan? So nak ucap terima kasih lah pada Yang di-Pertuan Agong sebab tidak tegas sedemikian. Tetapi ketakutan itu memang menyebabkan mereka semakin panas. Kejap saya baca detail sedikit lagi. Panel 3 hakim yang mengerusikan Hadariah Said Ali hari ini sebelah suara membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat. Panel hakim yang turut dianggotai Hakim Azmi Arifin dan SM Komati membenarkan rayuan untuk pendakwaan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Okey, apabila macam ni, Muhyiddin kena dakwa baiklah kes jana bawa dia dekat mahkamah. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerja hampa pada Datuk Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.